zaman mereka memimpin pada ketika itu menjadi gubernur di Syam. Syam ni tuan-tuan meliputi 4 negara. Sekarang ni Syam ni dah berpecah. 4 negara ni kalau dia habis semua 4 ni bergolak, maka itu tanda hampir munculnya tanda kiamat yang besar. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan, kalau bebas 4 ni, insya-Allah tanda kemunculan Imam Mahdi itu semakin hampir. Syam ni 4 negara ni. Di zaman Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah memimpin pada ketika itu menjadi gubernur Syam. Syam ni di mana? Yang pertama Syam ni Palestin. Yang kedua Jordan. Yang ketiga Lebanon. Dan yang keempat Syria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul Azim. Dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu mati dan hidup, bagi menguji di antara kamu siapakah ahsanu amala, yang paling terbaik sekali amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ayahanda sedang muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya muliakan, Tuan Pengurusi Surah Al-Ukhuwah UK Bistari, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib. Yang kecil tak dapat diimbau gelar, yang besar tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, iradah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dihadirkan dalam satu tempat, satu majlis yang cukup baik. Saksikanlah bahawasanya kata guru saya menyebutkan seandainya seseorang itu lebih banyak menghabiskan masanya di rumah Allah berbanding rumahnya sendiri, maka itulah tanda hatinya nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mencintai dia. Saya ulang balik lah. Boleh ulang. Benda penting kena ulang lah. Kata guru saya menyebutkan seandainya seseorang itu lebih banyak menghabiskan masanya di rumah Allah berbanding rumahnya sendiri, maka itulah tanda cinta dan kasih Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min riyadil jannah, satu dari taman-taman syurga. Amin Allahumma amin insyaAllah. Dan alhamdulillah atas sekalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita setelah sekian lama tak jumpa.
Kita pun masih lagi dalam suasana COVID-19. Masih lagi tak nampak tanda akan berkesudahan. Kita doalah tuan-tuan, mudah-mudahan para petugas barisan hadapan kita, khususnya para pemimpin kita dan seluruh rakyat, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan semangat untuk kita menempuh ujian yang cukup mencabar ni tuan-tuan. Saya teringat dulu di zaman Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Zaman mereka memimpin pada ketika itu menjadi gubernur di Syam. Syam ni tuan-tuan meliputi 4 negara. Sekarang ni Syam ni dah berpecah. 4 negara ni kalau dia habis semua 4 ni bergolak, maka itu tanda hampir munculnya tanda kiamat yang besar. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan, kalau bebas 4 ni, insya-Allah tanda kemunculan Imam Mahdi itu semakin hampir. Syam ni 4 negara ni. Di zaman Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah memimpin pada ketika itu menjadi gubernur Syam. Syam ni di mana? Yang pertama Syam ni Palestin. Yang kedua Jordan. Yang ketiga Lebanon. Dan yang keempat Syria. 4 negara ni tuan-tuan. Boleh dapat gambaran tu? Kita dikejutkan baru-baru ni Lebanon meletup. Abang tahu apa? Angin kalau tak ada angin masakan pokok bergoyak kan. Lebih kurang gitulah pepatah menyebutkan. Jadi kita doalah mudah-mudahan saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahu apa yang bakal melanda mereka. Tetapi ala kulli hal nampaknya selepas letupan tu tidak ada tanda-tanda siasatan yang serius dilakukan. Kita doalah mudah-mudahan mereka, terutamanya saudara seakidah dengan kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada seorang sahabat, dia buat misi bantuan di Palestin, di Syria dan sebagainya. Beliau menyebutkan secara privasi pada saya, menyebutkan Lebanon ni antara negara Arab terbesar yang menerima pelarian, tuan-tuan, terutamanya dari Syria. Saudara seakidah kita yang dibela banyaknya di Lebanon. Jadi mungkinlah ada kot krisis politik dan sebagainya, tapi ala kulli hal kita tak terbabit dah dengan benda tersebut. Kita doa yang baik-baik saja tuan-tuan. 4 negara ni zaman Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Mu'az bin Jabal pada ketika itu. Apa yang berlaku? Ada satu wabak namanya Amwas. Tuan-tuan, wabak Amwas ni bukan wabak yang kecil tuan-tuan. Disebutkan dalam sejarah mengorbankan kurang lebih 25,000 orang Islam pada ketika itu. Termasuklah sahabat-sahabat Nabi yang utama. Tuan-tuan, bayangkan ini antara satu peristiwa yang cukup menyedihkan. Sehingga kan majlis ilmu pada ketika itu terpaksa digantikan dengan majlis pengurusan dan pengebumian jenazah. Tuan-tuan bayangkan, makna kata bukan zaman kita saja berlaku penangguhan majlis ilmu ni. Zaman wabak Amwas ni pun dah berlaku. Amwas ni berasal ataupun adalah nama bersempena dengan satu daerah dari Palestin. Satu kampung namanya Amwas, desa Amwas. Sebab tu diberi nama wabak Amwas. Kalau sekarang ni wabak Wuhan sebab mereka kata bermula dari Wuhan kan. Cumanya Cina dia tak bagi buh nama Wuhan. Dia membawa konotasi yang negatif pada negara dia. Tak apa kita hormat benda tersebut. Tapi ala kulli hal nak sebut ramai yang meninggal. Sampaikan saat itu antara ulama-ulama besar pun meninggal tuan-tuan. Tu imam pun meninggal. Kita duk sibuk dengan majlis ilmu, tangguh majlis ilmu, menguruskan jenazah. Orang yang menguruskan jenazah tu pun akhirnya syahid. Allahu Akbar. Ini nak sebut betapa dahsyatnya wabak Amwas pada ketika itu. Dan sejarah yang panjang sebenarnya wabak ni panjang berlaku. Sehinggalah zaman kita pada hari ini kita namakan dia sebagai COVID-19. Jadi kita doalah apa pun yang datang, nama apa pun, wabak apa, penyakit dan sebagainya dijauhkan daripada kita tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah ala kulli hal pada malam hari ini kita syukur walaupun dalam keadaan COVID-19 ni kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan. Ada orang datanglah wabak apa pun, kalau ada majlis ilmu, asalkan dibuka rumah Allah, dia tetap akan datang. Ada orang tak ada wabak apa pun tapi tak mai juga. Kita doalah mudah-mudahan supaya yang masih lagi belum hadir dijentik hati mereka untuk datang merasai nikmat kemanisan iman dan Islam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan. Baik, jadi alhamdulillah pada malam hari ini ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi dalam suasana awal Muharram. Kita sambut Ma'al Hijrah baru lagi, baru lepas semalam saya tengok dalam jadual
Tuan-tuan pun ceramah merdeka dah, ceramah hijrah dah. Kita nak, kalau boleh nak habiskan masa ni dengan kita nak ambil sebanyak mungkin manfaat sempena dengan awal Muharram, hijrah dan juga merdeka ni tuan-tuan. Kena dengan merdeka ni lagi 2 hari lagi, kita nak ambil semangat tersebut. Kita nak cerita tentang bagaimana kita nak muhasabah diri kita tentang erti hijrah dan juga merdeka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah dan bunda rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini, sedar ataupun tidak, mahu ataupun tidak, satu hari nanti kita tetap akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Dari satu alam ke alam yang lain. Dulu masya-Allah tabarakallah, sebab benda ni sunnatullah, sudah menjadi ketetapan. Setiap yang namanya makhluk pasti akan berubah. Tiada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk pasti berubah. Dulu kita budak-budak cakap dengan member, kalau boleh kita nak budak-budak sampai bila-bila. Tak boleh nak. Allah Ta'ala ubah kita jadi remaja. Dulu mandi sungai, sekarang bila ajak member mandi sungai tak minat lah. Pasal apa? Dia minat main game. Tu anak-anak kita sekarang lah. Dia zaman moden tuan-tuan. Dulu terjun sungai, lastik burung tuan-tuan, masuk hutan. Ni permainan kita dulu ni, ayah-ayah ni. Saya sempat merasa zaman tu tuan. Tapi anak-anak dah berubah. Kemudian selesai zaman remaja, kita dihijrahkan pula masuk proses alam yang namanya dewasa pula. Bila dewasa ni 20-an, 30-an, mulalah dia rasa nak berkahwin dan sebagainya. Kecenderungan tu dah ada. Yang lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Ni sudah menjadi ketetapan sunnatullah. Ada tak lelaki yang minat lelaki? Tu luar biasa. Tuan-tuan tolong perhati anak-anak kita pada hari ni. Bimbang saya tuan-tuan. Macam-macam saya duduk ceramah di MRSM lah, sekolah macam-macam lah. Sekolah asrama penuh lah, tak penuh. Macam-macam kes berlaku tuan. Terutamanya sekolah asrama ni, cukup saya bimbang. Tengok muka smart. Solat tu sampai ni tanda ni dahi ni. Rupa-rupanya gay tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tanya ni pasal apa abang duk buat benda macam ni? Tak tahu saya jadi cenderung, dia kata. Cenderung begitu, tarik cikgu disiplin lah. Cikgu pun dia cenderung juga nak pukul kamu. Boleh kot pergi lesson tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita kena bimbing mereka. Tetapi perubahan dari satu alam ke alam yang lain. Dan kita bimbang bila mana kita satu hari nanti, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surahul azim. Mati itu kata Allah pasti akan datang kepada kamu. Sekalipun kamu lari duduk bersembunyi dalam benteng yang kuat sekalipun. Yang namanya makhluk pasti akan binasa. Alam ni akan binasa, semuanya akan binasa. Tiada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana satu hari nanti, kita sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, kita tidur di atas tilam yang empuk. Lena malam kita. Ada orang yang berbantalkan kotak tidur. Tuan-tuan pilih tengok di Caukit, di sekitar-sekitar pasar seni dan sebagainya. Di dekat Nasobo tu, tuan-tuan pergi tengok. Tidur dengan atas kotak ya. Tuan-tuan, saya program dengan budak-budak gelandangan hujung tahun lepas. Saya tanya adik pasal apa tak mau balik rumah. Dia kata balik pun ayah mabuk, dia kata buat apa balik, asyik kena pukul. Jadi kita collaborate dengan DBKL, kita bawa budak-budak ni tidur hotel 3 hari 4 malam. Tuan-tuan, seronok dia kata. Dia kata first time Ustaz saya tidur hotel, dah lah dapat tidur hotel, makan sedap pula dia kata. Boleh lepak isap rokok dengan member pula dia kata. Tuan-tuan. Ni kata budak-budak, dia nak kasih sayang tuan-tuan. Kita peluk mereka, kita sayang mereka. Saya adik, bilalah adik semayang? Dia kata, Ustaz jangan tanya saya semayang. Ustaz tak nampak saya pakai seluar pendek, dia kata. Saya malu nak semayang, dia kata. Malu nak semayang. Dia kata seolah-olah Tuhan tak makbulkan doa dia kata. Tuan-tuan, ni akidah mereka sedang bergoncang. Kalau kita tak ambil peranan, bawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidur lena, apa jawapan yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ini tanggungjawab yang begitu besar. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan lelaki, bahkan wanita, perempuan 14 tahun, 15 tahun pun tuan-tuan. Tanya ni kenapa ikut boyfriend ni, kenapa tak balik rumah? Buat apa balik rumah, dia kata. Dapat lepak dengan member best, bertukar-tukar pasangan tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ini berlaku tuan-tuan. Anak-anak remaja kita. Tak semua, tapi segelintir. Di mana tanggungjawab dan peranan yang kita mainkan? Tuan-tuan. Sebab tu sedih. Saya beritahu dekat member kawan-kawan, dia kata kalau ada masa Syekh,
kita cuti sekejap ceramah di masjid, cuti sekejap, kita jom kita pergi, tuan-tuan, kita pergi sekejap, tunaikan tanggungjawab kita. Mungkin ada orang yang tak sependapat dengan saya. Kalau ulama' tok guru kita hormat, memang bidang tugas mereka, lapangan mereka adalah mengajar. Tapi kami hak muda-muda hak yang rajin turun ke lapangan, kita kena ambil masa, cari masa, tuan-tuan. Sehari Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 24 jam. Dalam 24 jam tu, berapa jam yang kita gunakan untuk cakap tentang Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan isteri kita, dengan anak kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Tu kita kena tanya diri kita pada hari ini. Ni nak masuk tahun baru, umat dah masuk tahun baru, azam tahun baru. Kita kena ubah, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Ni perubahan, ni yang berlaku tuan-tuan, perubahan yang berlaku. Dia kata, ustaz, dulu kami keluarga happy, bahagia aja. Lepas ayah kena buang kerja, dia dah mabuk semua, saya pun malas nak beli rumah, dia kata. Tuan-tuan, ni berlaku pada hari ini, realiti. Terutamanya ni zaman COVID-19 ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ada program dengan penjara Sungai Buloh, tuan-tuan. Sebulan 3 kali masuk dalam penjara. Saya masuk, setiap kali saya masuk, ada je muka baru banduan. Sedih, tuan-tuan. Siapa mereka ni? Anak bangsa kita. Siapa mereka ni? Kaum yang sama dengan kita. Di Sungai Buloh saja, tuan-tuan, hampir 6,000 orang banduan. Majoritinya adalah agama dan bangsa dengan kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa jawapan yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu, tuan-tuan, ni kita nak azam tahun baru ni. Nak kena buka mata kita. Nak kena buka dimensi kehidupan kita ni, yang kita ni tak boleh hidup selesa dah. Kita kena sibukkan diri kita dengan tanggungjawab yang ditinggalkan oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada kita. Tuan-tuan, Islam bukan tersebar dengan perang semata-mata. Selain daripada darah para syuhada, air mata balu para sahabat, tuan-tuan, tangisan isteri-isteri Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, dapat Islam sampai kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Maka sebab itu pada hari ini, kalau tak boleh kita menangis untuk orang lain, menangislah untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan, soalannya, bilakah kali terakhir kita menangis takut kepada Allah? Itu soalan yang pertama malam ni, tuan-tuan. Baik. Adapun sudah menjadi sunnatullah, ketetapan kita akan berubah. Kita tidur lena malam, sedar ataupun tidak, mahu ataupun tidak, satu hari nanti tetap kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari alam dunia menuju kepada alam akhirat. Bermula daripada kita dimasukkan dalam kubur kita, tuan-tuan. Orang sebut, Haji Mat meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang hari ni minta maaf sebut kan, kita orang meninggal di depan kita, dapat WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, siap ada tulis Al-Fatihah dibaca kan, dalam kurungan. Macam-macam lah kita hari ni trend, tuan-tuan. Tak apalah kan. Tapi apakah kita merasai bahawasanya satu hari nanti, dia dah meninggal, dia lagi muda pada aku, takkan aku tak mati kot. Apakah kita merasa benda tersebut? Ataupun sekadar komen Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru jumpa semalam, lepas tu dah buat kehidupan macam biasa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebimbang, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ibu-ibu ayah-ayah sekalian, baginda Nabi SAW pernah menyebutkan kepada sahabat, Nabi bimbang kepada umat akhir zaman ni. Nabi kata, umatku ni aku takut. Sebab apa? Mereka akan ditimpa dengan satu penyakit, takut kepada mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan juga takut mati. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kita. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pasti satu hari nanti, bermula daripada kita lahir ke dunia ni, masya-Allah tabarakallah, kita duduk dalam perut mak kita. Siapa pun tak tahu untung nasib rugi kita, jodoh ajal maut kita bila, takat mana kadar untung rezeki kita, tak tahu. Siapa pun tak tahu. Bahkan jantina pun kadang-kadang doktor teka pun salah. Kan sekarang ada ultrasound apa. Dulu tak ada ultrasound, tuan-tuan. Zaman 60-an, 70-an ni saya rasa tak ada lagi kot ultrasound. Dia panggil bidan. Bidan pun hak jenis macam-macam lah, baca mantra begitu begini kan, puh kanan puh kiri. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat di kampung saya ada seorang bidan.
Nak tahu ni, ada ibu bapa yang tak sabar nak tahu jantina anak. Dia buat macam mana? Tuan-tuan, dia panggil bidan uli buah kelapa atas perut. Sebab tu pergi tanam buah kelapa tu belakang rumah. Tanam hari Jumaat pula, malam Jumaat. Dia ada mantra dia baca. Kita pun geleng kepala tak? Tok Bomo kata, bidan kata kalau kelapa tu tumbuh tangkai dia ke atas, menjulang anak lelaki. Kalau ke bawah tumbuhnya perempuan. Kalau tak tumbuh langsung untuk bidan, apa pun tak dapat dia kata. Tanam tak tumbuh kan, nangis kan. Tunggu 9 bulan 10 hari, isteri beranak je biasa. Oh, seronok dia. Kata tok bidan ni bohong. Duit bayar lah tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab tu jangan percaya. Nah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah dah sebut dah dalam Quran. Wahai sekalian orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, penyembahan berhala, menenung nasib al-azlam. Orang Arab ni dia nenung nasib guna anak panah. Dia guna 3 anak panah, dia tulis aku kena buat, aku tak kena buat, satu lagi dia tinggal kosong. Ni dia panggil panah azlam dia panggil. Dia lambung panah tu, contoh anak dia nak menikah dengan jiran dia. Dia akan lambung panah azlam ni dulu. Tak kira lah kita bertemu ke, kita menggunakan hikmat tukang ramal ke, tok bomo ke, yang tidak selari dengan syariat, maka kita bimbang akidah kita tuan-tuan. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, putus semua amal dia illa salas, melainkan 3 aja. Mati anak Adam 3 aja Nabi sebut yang bermanfaat untuk dia. Sedekahun jariyah. Yang pertama sedekah yang berpanjangan. Tuan-tuan, kata Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala menyebutkan, kita nak bawa pencin akhirat ni tuan-tuan, kata Imam Hatim Al-Asam, ada 8 benda. Saya dah pernah kongsi dengan tuan-tuan dulu. Saat seseorang itu sedar bahawasanya dia akan satu hari nanti pasti akan mati, dia kena sedar dia perlu buat 8 perkara. 8 tu saya dah kongsi dah. Kalau ada masa kita akan sebut insya-Allah. Tapi ibu-ibu ayah sekalian, yang pertama sedekah yang berpanjangan, yang kedua ilmu yang memberikan manfaat, dan yang ketiganya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Tuan-tuan, jadi kita nak sangat, mudah-mudahan mungkin amal kita tak banyak, mungkin pahala baca Quran kita tak banyak, tapi kita doalah mudah-mudahan kalau kita ada anak, mudah-mudahan anak kita, zuriat kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Baik. Maka memahami akan satu hakikat bahawasanya kita akan satu hari nanti dipaksa berhijrah ke alam akhirat, dan yang mana destinasinya adalah syurga ataupun neraka, maka perlu kepada kita bekalan. Nak jalan jauh tuan-tuan, kena ada bekal. Apa bekal? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekalan takwa. Takwa ni apa ibu-ibu sekalian? Ni ibu-ibu yang duduk di belakang, panas tak pakai telekung? Panas ustaz, dah lah pakai telekung, stokin kena pakai, hand sock kena pakai. Dah kena pakai hand sock, stokin, topeng muka pula kena pakai. Tu yang cari Hajah Maryam tak jumpa, mana Hajah Maryam? Tengok, oh punya duduk di ujung tiang, sampai kawan pun tak kenal. Panas tuan-tuan. Tapi pernah tak masuk berita Hajah buka tudung depan Tok Imam? Telekung ni dia buka depan Tok Imam pasal panas. Tak pernah masuk berita lagi tuan. Ni nama dia takwa, sebab dia jaga aurat. Tu mudah faham tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Hajah pakai labuh-labuh ni tak panas pergi pasar pakai labuh-labuh ni. Saya takut Allah marah kalau saya pakai ketat-ketat singkat-singkat. Tu Haji Mat kerja semayang tak letih. Ni kan kewajipan. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita kalau kita jaga hak Allah. Ni takwa tuan-tuan. Kita bimbang hari ni. Anak-anak kita kena perhati, tengok elok-elok tuan-tuan. Duduk dalam bilik, duduk dalam rumah kita. Alun semayang, kejap lagi perhabis game dulu. Ni sedih tak? Saya pergi di sekolah, saya tanya berapa ramai yang ada telefon bimbit. Tuan-tuan, kalau 500 pelajar, hampir 95% semua ada telefon bimbit. Hari ni tuan, zaman sekarang
sudah menjadi compulsory ataupun kewajipan kepada mereka, keperluan. Saya bimbang hari ini macam-macam anak-anak kita tengok. Tuan-tuan, kita kena perhatian ataupun peka dengan benda tersebut. Baik, maka bekalan kepada kita takwa. Takwa ni apa? Paling mudah, taat kepada perintah Allah, jauhkan apa yang Allah Ta'ala murkai dan juga larang. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah kita. Ini yang selalu khatib setiap kali Jumaat sebut, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selalu sebut. Maka takwa bahasa paling mudah kita faham, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dan memahami akan takwa, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau Allah letak kemuliaan tu terletak kepada siapa yang boleh panjat gunung Everest, saya lu kalah. Tapi tak. Kalau Allah kata yang paling mulia di sisi aku, yang boleh lari 10, yang boleh lari 100 meter bawah 10 saat, menang kat Usain Bolt seorang kan? Kita kalah. Tuan-tuan. Tapi tak, kemuliaan bukan terletak kepada kelebihan begitu. Tetapi semua ada peluang sama rata. Takwa terbuka peluang. Makcik Iyam ke, Haji Din ke, Haji Dolah, semua boleh. Walaupun gaut kaki, tak larat ustaz nak jalan main masjid, tapi alhamdulillah semayang 5 waktu jaga. Kata Guru saya menyebutkan, akhir zaman ni kalau seseorang tu selalu berulang alik dia solat berjemaah di masjid, yang lelaki khususnya, ketahuilah itu tanda dia tu wali Allah. Dah. Pasal apa saya sebut macam ni? Pasal ada kisah benar berlaku. Tuan-tuan kenal imam di Masjid Al-Azhar, tuan-tuan. Ada suatu imam ni, saya tak ingat nama dia. Dia ni dalam seumur hidup dia 2 kali je keluar daripada Al-Azhar. Lain masa dia duduk di dalam masjid, duduk di rumah Allah, duduk di dalam kawasan Azhar. Sebab apa? Nak jaga solat fardu. Sehingga kan selepas dia selesai daripada jawatan dia dah tak pegang pun, dia tetap datang ke rumah Allah, istiqamah. Sebab itu tak kiralah kita pegang jawatan imam ke tak pegang, kita tetap maintain istiqamah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, ni takwa kepada Allah Ta'ala. Dan memahami akan erti takwa, Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tanya kita di dalam kitab Ayyuhal Walad, dia bertanya kita, seandainya esok adalah hari kematian engkau, apakah yang akan engkau persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ghazali tanya kita, sebagai murid dia tanya kita, wahai sekalian muridku yang tercinta, seandainya esok adalah hari terakhir engkau di atas dunia, maka apakah yang akan engkau persiapkan? Dia pun bagi jawapan selepas itu. Tengok ni Tok Guru hebat tak? Mungkin dia tengok anak murid ni bagi jawapan macam-macam, dia tolong jawab pada kita. Dalam kitab Ayyuhal Walad, pastinya engkau akan menyibukkan diri engkau dengan ilmu yang menyucikan hati engkau. Sebab Allah tak tengok rupa parah kita, Allah tak tengok keturunan kita, tapi Allah tengok hati kita. Hati yang macam mana kita nak bawa jumpa dengan Allah. Ibu-ibu sekalian, kita depan orang kita boleh bohong, kita suami depan isteri kita boleh bohong, depan anak-anak ibu-ibu sekalian kita boleh bohong, tapi dengan Allah Ta'ala kita tak boleh bohong. Sebab Allah Maha mengetahui akan perihal isi hati kita, luar dalam kita Allah Maha mengetahui. Tapi jangan main-main. Isteri zaman sekarang ni dia common sense dia kuat. Abang ni lain macam, nak pergi outstation ke, pergi stesen lain ni dia tak. Tu yang tidak nak beritahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak beritahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan perihal isi hati kita, luar dalam kita. Maka bila mana kita nak mati, nak bawa hati yang bersih, itu yang dipanggil sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera. Siapa yang sebut ni? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Qalbun salim nama dia, hati yang sejahtera. Nak dapat hati yang sejahtera ni, tuan-tuan, dia panggil sebagai jahdun ataupun jihad sungguh-sungguh yang sangat luar biasa. Macam mana nak buat? Tidak lain dan tidak bukan, wajib belajar tentang ilmu menyucikan hati, iaitu namanya
ilmu tasawuf. Sebab tu ulama karang ni, kitab Penawar Bagi Hati tu usia dia 62 tahun, karangan Syekh Abdul Qadir Mandili Al-Indonesia. Dalam kitab ni dia ada satu syarah di awal mukadimah tu, disebut proses menyucikan hati, nak mendapatkan sekeping hati yang namanya qalbun salim ni, hati yang baik ni, dipanggil proses yang pertama, proses takhalli. Takhalli ni proses kikis, buang sifat yang mazmumatun, yang tak elok dalam diri kita. Ibu-ibu, dalam diri kita banyak tak sifat-sifat yang tak elok? Banyak. Penyakit-penyakit hati kita banyak. Sombong, takabur, riya, sum'ah, macam-macam penyakit yang bersarang di hati kita. Ni nak kena buang. Proses dia nama dia takhalli. Proses menyucikan hati. Bila dah buang sifat-sifat ni yang biasanya ada pada kanak-kanak, haloba kepada makan, kan? Budak-budak kalau makan dia kan kira berdiri ke duduk asal boleh masuk dalam mulut lah. Ni budak-budak dipanggil sifat mazmumatun. Sebab tu kena bimbing akhlak kepada kanak-kanak. Ya, ibu dah cakap makan baca doa bismillah dulu, baca doa dulu, duduk tangan kanan kan. Esok dia buat pula. Sambil lari burger 2 biji boleh habis tak? Sambil lari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini budak-budak dipanggil mazmumatun, dipanggil sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita dah kikis, dah buang sifat yang mazmumatun, kita kena hiasi diri kita, hati kita ni dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Apa dia? Tawadhu. Haji Mak ni rajin pergi masjid, ahli syurga apa? Tengok orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takkan tak kenal aku 40 tahun duduk berjirat dengan aku. Aku ahli syurga. Orang kalau dia tawaduk, dia takkan cakap kita. Allah, kita pergi masjid ni bukan sebab kita ni confirm ahli syurga, sebab tak confirm lah yang biu. Tu. Tuan-tuan ni ada jawab. Tengok puji hang ni bagus. Muda-muda dah rajin pergi masjid. Bagus no. Allah hazza min fadli rabbi. Kita balikkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat qanaah, sifat merasa cukup. Ini sifat yang terpuji. Tengok zaman Covid ni ramai orang kena buang kerja, tuan-tuan. Kita pun banyak kena cut kos, keluarga ekonomi macam-macam kena cut, tapi tetap merasa qanaah, cukup. Hang ni anak 8 orang, tengok letih kerja siang malam, cukup ke? Alhamdulillah. Senyum tuan-tuan. Cukup. Hentak cemburu dengan jiran hang sebelah tu. Kerja relax lah dari rumah dia, tapi lagi kaya daripada hang. Alhamdulillah, tu rezeki dia Haji Mat. Buat macam mana? Dia tuan-tuan. Walaupun orang duk hasut dia, walaupun orang nak mengadu domba kepada dia, tapi sebab hati dia ni dah dapat dah, dia panggil apa? Qalbun salim. Tuan-tuan, ni permulaan nak dapat yang namanya qalbun salim. Kita hari ni berhadapan dengan pelbagai ujian, fitnah dan sebagainya. Maka ni kita nak hijrahkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali wajib kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Semalam hari Jumaat ada di dalam kitab Lubabul Hadis, syarah kepada kitab Al-Ba'isul Hasis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menyebutkan tentang kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pada hari Jumaat menghapuskan dosa selama 80 tahun. Disebut dalam kitab ni. Imam As-Suyuti sebut, selawat hari Jumaat sekali Allah Taala ampun dosa 80 tahun, iaitu dosa kecil, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dosa kecil, sebab dosa besar diampun hanya sahaja dengan taubatan nasuha. Dosa besar kita hubungan dengan Allah, hablum minallah, jaga Quran, rajin baca. Tapi dengan isteri selesai ke belum? Belum lagi. Kadang dengan Allah Ta'ala, Quran rajin baca, asal datang masjid baca Quran, asal baca Quran datang masjid, sampai di tiang tu melekat dia punya peluh dia. Duduk bersandar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, baca Yasin. Tapi dengan isteri nafkah tak selesai. Kena selesaikan dulu tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memahami hakikat kehidupan kita yang pasti suatu hari nanti akan kembali kepada Allah, maka hablum minallah wa hablum minan nas. Kena selesai tuan-tuan sebelum saat kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni nak bawa ni hati ni tuan.
nak bawa hati yang namanya qalbun salim. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang merdeka daripada belenggu hawa nafsu yang jahat. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan sekira sekadar itu dulu yang dapat kita kongsikan. Insya-Allah di masa akan datang kita akan sambung yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi